Ini bab tidak sah menjual barang sebelum diterima. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membeli makanan, maka janganlah dijualnya makanan itu sebelum menerimanya. Ibnu Abbas berkata, wa ahsibu, saya kira segala benda begitu. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan sama dengan makna hadis yang tersebut tadi. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah, hatta yastawfiyah. Sesiapa membeli makanan, maka janganlah dijualnya makanan itu sebelum diterimanya, diambilnya. Ibnu Abbas berkata, saya kira segala benda bimanzilatit ta'am, sama seperti makanan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membeli makanan, maka janganlah dijualnya makanan itu sebelum disukatnya. Saya berkata kepada Ibnu Abbas, kenapa? Ibnu Abbas berkata, tidakkah kamu lihat mereka berjual beli dengan emas, sedangkan makanan bertangguh. Walam yaqul Abu Quraib murja. Abu Quraib dalam riwayatnya tidak ada menyebutkan murja, yakni bertangguh, yang diberikan secara bertangguh, tidak langsung, tidak terus. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, supaya tadi juga, sesiapa yang membeli makanan, maka janganlah dijualnya hatta yastawfiyah, sebelum diterimanya. Supaya itu. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, beliau berkata, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan, maka ada orang menghantar, fa yab'atsu alaina man ya'muruna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar orang kepada kami, menyuruh kami memindahkan makanan yang dibeli itu dari tempat yang kami beli ke tempat lain sebelum kami menjualnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membeli makanan, fala yabi'hu hatta yastawfiyah, seperti tadi juga. Qala, dan beliau berkata, kami dulu membeli makanan daripada rukban, yakni rumbungan-rumbungan yang membawa barang dagangan, jizafan, secara borong atau secara loncong. Fanahana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya. Seterusnya riwayat satu lagi, campur kedua-dua sekali itu. Cuma tempat ibta'a itu ishtara, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu wa yaqbidah. Kedua-duanya sebut yastawfiyahu wa yaqbidahu. Satu lagi pun lagu tu lah juga, supaya lafaznya cuma sanad tu berbeza-beza. Orang di atas tu orang tula. Maknanya bukan seorang ambil daripada Ibnu Umar, ini ramai. Seterusnya daripada Ibnu Umar lagi, bahawa mereka dulu dipukul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka membeli makanan secara borong, kerana menjualnya di tempat itu juga sebelum memindahkannya ke tempat lain. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, beliau berkata bahawa ayahnya berkata, saya pernah melihat orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan secara borong. Mereka dipukul kerana menjualnya di tempat itu juga. Wa dzalika hatta yu'u, baru boleh
mereka menjual apabila mereka membawa pulang ke rumah masing-masing. Qala Ibn Syihab, haddatsani Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, bahawa ayahnya membeli makanan jizafan lalu dibawanya pulang kepada ahli keluarganya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara ta'aman fala yabi'hu," jangan dijualnya hatta yaktalahu, sebelum dia menyukatnya, yakni terlebih dahulu. Dalam riwayat Abi Bakar, tempat man ishtara tu man ibta'a. Seterusnya dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa beliau berkata kepada Marwan, "Adakah engkau telah menghalalkan riba, jual beli cara riba?" Marwan berkata, "Saya tidak lakukan, tidak ada pun saya lakukan begitu." Ataupun maksud kata-kata Marwan itu, "Ma fa'altu," apa yang telah saya lakukan? Faqala Abu Hurairah berkata, "Engkau telah menghalalkan jual beli sikak, cek ataupun surat. Surat cek lah, kita kata surat jaminan daripada pihak kerajaan untuk mendapat makanan. Wa qad naha Rasulullah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual makanan sebelum diterima makanan itu." Qala perawi berkata, yakni perawi di bawah tu, yakni perawi Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar, dia kata, maka Marwan pun berkhutbah, berucap di hadapan orang ramai. Beliau melarang daripada jual beli sikak itu. Qala Sulaiman berkata, aku pun selepas itu melihat pengawal-pengawal ya'khudunaha, mengambil cek-cek itu ataupun surat-surat itu dari tangan orang ramai. Satu lagi ni pun lagu tu juga, idza bta'ta. Ini riwayat dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau telah membeli makanan, maka jangan engkau menjualnya sebelum engkau menerimanya. Habis itu bab tu. Ini bab haram bai'i subrati tamril majhulatil qadr bitamrin. Haram menjual selonggok tamar yang tidak diketahui berapa timbangan ataupun sukatannya dengan tamar yang lain, yakni tukar tamar dengan tamar. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menjual selonggok tamar yang tidak diketahui sukatannya dengan tamar bersukat dengan sukatan yang maklum. Satu lagi ni pun begitu juga, sama dengan lafaz hadis tadi, cumanya perawi dia tidak ada menyebutkan minat tamr di akhir hadis itu. Ini bab tidak sah, tak boleh, tidak sah jual sesuatu barang lah, mabi', sesuatu barang yang dijual ataupun yang dibeli sebelum kita menerima barang itu. Jadi Imam Nawawi bawah tu dia sebut tu, semua tersebut dalam hadis tadi lah, kita baca dah tu. Kita tengok dulu hak dia kata. Sebahagian hak dia kata tu sebenarnya duduk di belakang yang dia sebut sini dah. Tak serupa lah, mungkin kitab tu tak serupa. Tapi di bawah perkataan murja', murja' tu ada beberapa baris di bawah tu dia sebut, wa fi hadhihi al-ahadith an-nahyu an bay'il mabi' hatta yaqbidahu al-bai' wa khatalafa al-ulama fi dhalik, faqala al-Shafi'i la yasihhu bay'u al-mabi' qabla qabdihi sawa'un kana ta'aman aw 'aqaran aw manqulan aw naqdan aw ghayrahu. Wa qala Uthman al-Batti يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار.
Wa qala Malik la yajuz fi at-ta'am wa yajuz fi ma siwahu wa wafaqahu kathirun. Wa qala akharun la yajuz fil makil wal mawzun wa yajuz fi ma siwahuma. Amma madhhabu Uthman al-Batti tak apalah tu. Dia kata hadis-hadis ini dapat difaham daripada hadis-hadis ini larangan menjual barang selagi penjual tidak menyerahkannya kepada pembeli. Mana sebelum pembeli itu terima, pembeli tak boleh jual kepada orang lain. Kemudian ulama berbeza pendapat tentang perkara ini. Syafi'i berkata tidak sah menjual barang yang dibeli ataupun dijual sebelum pembeli itu menerimanya, sama ada barang yang dijual tadi ataupun yang dibelinya itu berupa makanan ataupun aqar, harta tetap, ataupun mangkulan, harta yang boleh dipindah, ataupun naqd, yang ini berupa duit, emas atau perak dan selainnya. Semua tak boleh. Uthman al-Batti pula berkata semua benda boleh jual belaka walaupun kita tak terima lagi. Abu Hanifah berkata tidak harus pada semua perkara, semua benda yang dibeli kecuali aqar. Yang ni barang harta tetap macam tanah, rumah yang tidak boleh dipindah dan sebagainya. Itu maknanya aqar. Aqar boleh, hak lain tak boleh. Malik berkata tidak harus makanan, mana dijual sebelum diterima, tapi kalau muka lain boleh. Wa yajuzu fi ma siwa. Ramai yang bersetuju yakni ataupun sependapat dengan Imam Malik dalam perkara ini. Yang lain pula berkata tidak harus pada barang ataupun benda yang disukat ataupun ditimbang, tetapi kalau yang tidak disukat ataupun ditimbang boleh. Khilaf ulama lah tu. Adapun mazhab Uthman al-Batti disebutkan oleh Maziri dan Qadhi, tak apalah. Ini pendapat dia tu adalah pendapat yang syadz dan matruk, ditinggalkan oleh ulama-ulama tak pakai. Dia tu kata boleh berlaku tu. Ulama tak pakai. Itulah secara umumnya hadis yang kita baca dan kesimpulan ringkas Imam Nawawi sebut. Jadi kalau kita tengok zahir hadis ini, boleh dikatakan semuanya lah, semuanya, hampir-hampir semua lah. Kalau ada puasa dua, itu pun tidak terai juga. Hak lain-lain semua sebut makanan. Kalau kita perhati zahir hadis, man ibta'a ta'aman, hadis yang pertama. Man ibta'a ta'aman, hadis yang kedua. Man ibta'a ta'aman, hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, man ibta'a ta'aman, yang keempat. Hadis Ibn Umar pula, nabta'u ta'am. Tu. Lepas tu hadis Ibn Umar lagi, man ishtara ta'aman. Man ishtara ta'aman lagi hadis Ibn Umar. Banyaklah. Boleh dikatakan semualah berkenaan dengan makanan. Hak itulah yang tidak boleh. Hak itu tidak boleh. Imam Syafi'i, begitu juga Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Thawri, dan begitu juga Imam Ahmad dalam satu riwayat daripada dia. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas seperti mana yang kita lihat dalam hadis ni, dalam Muslim ni. Qala Ibnu Abbas berkata, wa ahsibu kulla syai'in mithlahu. Saya kira semua benda serupa dengan makanan lah juga. Dari segi tak boleh jual sebelum diterima, dari segi pembeli itu tak boleh jual sebelum diterima, serupa dengan apa dia, makanan juga. Walaupun dalam hadis ni sebut makanan, kan belakang tu sebut makanan lah, hampir semua sekali lah hak dikemukakan oleh Imam Muslim ni. Tapi Ibnu Abbas dia ijtihad, dia takwil, mana bukan ta'am itu ta'am saja, tapi sebut ta'am ini secara kebetulan ataupun hak umum.